memutarkan untuk kita bersama-sama menyaksikan gimmick pelancaran pada hari ini. Ya, itulah dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memutarkan logo ISES 2022. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pada masa ini trend semasa dunia dilihat begitu agresif dalam mengurangkan jejak karbon, khususnya melibatkan pembangunan dan pelaburan tenaga elektrik daripada sumber lestari, terutamanya di sektor pengangkutan, pemanasan dan penyejukan serta proses industri. Saya melihat impak perkembangan cukup positif buat Malaysia kerana peningkatan dalam pelaburan serta permintaan bekalan elektrik mesra alam atau elektrik hijau akan membuka peluang ekonomi dan perniagaan baru kepada pemain industri TBB tempatan. Mengambil kira Malaysia memiliki rantaian nilai industri TBB yang kukuh daripada peringkat pembuatan sehingga ke peringkat pembekalan perkhidmatan, kita perlu memanfaatkan kelebihan perbandingan yang dimiliki untuk menarik pelaburan hijau dan bernilai tinggi ini. Hasrat ini perlu didukung melalui penetapan dasar perancangan, penjanaan dan pembekalan elektrik yang lebih kompetitif, bercita-cita tinggi dan dicorakkan berasaskan perkembangan dan permintaan semasa. Ini termasuk penyediaan mekanisme dan sistem pembekalan yang anjal dan responsif melalui teknologi moden dan pintar bagi mengendalikan kemasukan tenaga boleh baru yang lebih tinggi dan menguruskan permintaan tenaga secara efisien. Perkara ini penting dalam menjadikan Malaysia lebih mampu menarik kemasukan pelaburan langsung asing (FDI) kerana kelebihannya menyediakan capaian kepada bekalan elektrik hijau yang berkualiti. Sehubungan dengan itu, KETSA telah diminta menerajui perubahan dasar ini dengan menambah baik kerangka dasar dan regulatory pembekalan elektrik sedia ada agar selaras dengan keperluan dan permintaan semasa. Sebagai langkah awal, merancangkan lagi komitmen negara dalam peralihan tenaga ini, kerajaan bersetuju melaksanakan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara seperti berikut. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar dan kota baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baru serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya, dan penyediaan option baru perolehan bekalan elektrik hijau kepada syarikat korporat melalui konsep perjanjian pembelian tenaga maya atau Virtual Power Purchase Agreement WPPA mulai suku tahun keempat 2022 dengan tawaran kota 600 megawatt. Dengan persetujuan ini, kerajaan menjangkakan 14,000 peluang pekerjaan dan nilai pelaburan baru berjumlah 6 bilion ringgit dapat diwujudkan bagi menyokong pembangunan industri TBB negara. Yang kedua, melaksanakan inisiatif perintis pembangunan pulau tenaga hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu dan juga Pulau Tioman di Pahang bagi menyediakan bekalan elektrik yang konsisten, mampu bayar dan rendah pelepasan karbon. Penggunaan elektrik di pulau-pulau peranginan ini
akan menerima bekalan elektrik selama 24 jam menjelang tahun 2025 sekaligus mengurangkan kira-kira 70% pelepasan gas rumah kaca. Ketiga, membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate kebangsaan yang jelas dengan tabir urus dan kawal selia yang baik dan teratur agar REC yang dihasilkan di negara ini mempunyai kredibiliti, telus dan nilai yang tinggi. Ini akan meyakinkan syarikat korporat untuk melakukan offset terhadap jejak karbon dari sumber penjanaan bahan api fosil melalui instrumen REC. Keempat, menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik ataupun EV supaya aspek keselamatan awam dan pengguna terpelihara dan terjamin. Malaysia diberkati dengan pelbagai sumber TBB yang boleh diterokai. Saya yakin sekiranya diwujudkan satu dasar peralihan tenaga yang berdaya maju, kita mampu menarik pelaburan syarikat korporat yang memerlukan bekalan elektrik hijau. Oleh itu, saya menyambut baik laporan awal kajian Malaysia Energy Transition Outlook ataupun METO tentang senario peralihan tenaga yang boleh kita laksanakan. Saya berharap laporan akhir METO yang akan dimuktamadkan nanti bakal menjadi panduan penetapan hala tuju peralihan tenaga negara sehingga tahun 2050 dan menyumbang secara lebih signifikan terhadap aspirasi negara neutral karbon 2050.